Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 kiriman. Selanjutnya email yang ingin saya bacakan. Ini datang daripada Farhan. Beliau berkongsi peristiwa dan kata Farhan, saya adalah salah seorang anggota teater dari Malaysia. Ya, ini kisah ni tentang satu pementasan teater lah yang mereka sedang berlatih. Dan dalam pementasan teater ni ada scene, ya, ada satu babak ni di mana kita perlukan props, iaitu keranda. Ya, keranda yang harus diangkat, diusung. Saya tak tahu kenapa, saya ni sebagai seorang props manager, kita boleh buat, ya, menggunakan perkakas-perkakas, kayu-kayu yang ada. Memang senang nak buat keranda. Tapi tuan director pada pementasan ini mati-mati suruh gunakan keranda yang betul, bukan yang uluk-uluk. Dia nak betul-betul keranda tu. Dia suruh saya dengan beberapa teman yang lain pergi source it out, pergi cari keranda tu. Mungkin kalau boleh sewa keranda tu untuk pementasan. Jadi akhirnya kita jumpa dengan seorang pakcik ni yang katanya nak sewakan keranda. Kemudian kita bayarlah duit sewa tu, kita bawa keranda tu kembali ke studio. Kata Farhan, beliau ni sebagai props manager, menyiapkan barang-barang yang ada di pentas lah untuk dijalankan lakonan pementasan ini. Jadi apa yang berlaku ni, kadang-kadang bila pelakon-pelakon ni mengadakan latihan, ya, mereka ada script reading, saya pun sibuk di belakang sebenarnya untuk betulkan props yang ada ataupun untuk buat yang baru. Dan akhirnya bila mereka pulang, saya kadang-kala balik agak liwat. Dan pada satu hari ini, saya seorang diri saja. Dua orang teman saya yang membantu saya untuk buat props ni pun pulang lebih awal dari saya. Saya seorang diri, Casey, di dalam teater sedang buat persiapan dan cuba tengok apakah lagi barang-barang yang perlu ada. Apa yang berlaku? Keranda yang kita sewa adalah keranda yang betul, bukan yang dibuat daripada kayu, bukan dibuat sebagai props. Tapi ini adalah keranda yang original, yang mana ramai yang meninggal dunia telah pun menggunakan keranda ini. Keranda ni pula berada dekat sebelah hujung, ya, diletakkan di atas kerusi, kiri dan kanan kerusi tu. Jadi keranda tu macam baring lah atas kerusi sebelah kiri dan kanan. Saya ni pula sedang duduk sambil buat stock check, tengok apa lagi perlu saya siapkan. Takut-takut terlupa, Casey. Sedang saya buat stock check, keranda yang terbaring dekat atas kerusi, jadi keranda tu ada hujung lah, hujung sebelah kiri atas satu kerusi, hujung sebelah kanan satu kerusi. Tiba-tiba salah satu kerusi tu bergerak dengan sendirinya ketika saya sedang buat stock checking. Saya terperanjat tu, Casey. Dan saya cuba fikirkan yang positif, tak nak fikir yang bukan-bukan. Saya teruskan, ya, katanya di sini, saya teruskan kerja saya untuk buat stock check props yang diperlukan untuk pementasan ini. Tiba-tiba cek lagi, bergerak, Casey. Keranda tu bergerak dengan kerusi-kerusinya sekali. Dan tahu-tahu, Casey, dekat yang saya duduk ni, dekat sangat dengan keranda, dan boleh dengar dalam keranda tu macam ada orang sedang ketuk-ketuk dan terpekik-pekik seolah-olah nak keluar daripada keranda tersebut. Pendengar Ria 897, Farhan kata selepas kejadian dengar keranda tu ada orang hentak dan ketuk terpekik, saya pun terpaksa, katanya di sini, saya, kata Farhan, terpaksa undurkan diri dan tidak lagi berada di dalam teater untuk habiskan kerja-kerja saya. Casey, gangguan bukan saja terkena pada saya, malah terkena pada pelakon-pelakon, kru-kru, ya, teater yang lain. Ada yang menceritakan pada saya bila mereka sedang berada dekat belakang ni, mereka rasa-rasakan mereka sedang diawasi oleh sesuatu. Ada juga mengatakan mereka pernah nampak ada susuk tubuh yang berbungkus seperti makhluk pocong yang ada di belakang pentas, iaitu di kawasan props area. Dan akhirnya beberapa hari sebelum pementasan diteruskan, director memberitahu supaya jangan gunakan
props keranda ni, yang ini kasih balik, kalau boleh buat yang baru. Jadi saya pun kata pada director, bukan saya tak nak buat yang baru, ini tinggal berapa hari lagi, mana ada waktu yang saya nak buat yang baru. Akhirnya setelah kita berbincang, kita bertekak dan tetap menggunakan keranda yang saya sewa, yang betul, yang asli. Pada 2 hari sebelum pementasan, keranda yang sama digunakan untuk salah satu babak lah kematian. Bila nak angkat keranda tu dari kerusi, seolah-olah dalam keranda tu ada sesuatu, ada seseorang, punyalah berat. Tahu-tahu tuan director bersuara, "Hey, kan aku dah cakap jangan tabur pacai. Aku tak nak pacai. Aku cuma nak keranda ni je." Kemudian kita pandang antara satu sama lain. Saya pun menjawab, "Mana ada pacai? Aku tak tabur pun." "Habis macam mana aku boleh bawa pacai?" Kisi, keranda tu masih belum boleh diangkat sebab berat sangat-sangat. Kita pun lepaskan tangan. Kita tengok apa yang berlaku. Keranda tu bergegar Kisi. Sampaikan tuan director terperanjat. Saya pun dah memang tahu hal ini berlaku, cuma terkejut bila nampak depan mata benda tu di depan kawan-kawan yang lain, katanya Farhan, mengganggu. Dan akhirnya keranda tu tidak digunakan. Saya terpaksa buat yang baru dengan lebih ramai orang membantu saya untuk pementasan ini. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Farhan yang berlaku di Malaysia, di mana antara props yang digunakan untuk pementasan ini, kata tuan director nak gunakan keranda yang asli, yang original. Macam-macam nak asli, nak original, hati-hati je lah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah berikut ini. Ini ada kiriman email dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Dan ini datangnya daripada mana ni Ini pendengar dari seberang tambak lah, dari negeri Johor ni. Namanya Rahayu. Rahayu bertanya soalan berikut ini. Kata Rahayu, "Kisi, saya pernah mendengar satu pengalaman yang diceritakan oleh ibu saya tentang kampung saya. Tempoh hari, Kisi ada ceritakan perkara yang serupa, tapi Kisi tak sebut kawasan mana. Boleh saya tahu tak? Sebab ibu saya pernah menceritakan tentang perkara yang serupa. Perkaranya apa? Tentang di kampung saya ada seorang bidan, ataupun lebih tepat lagi, ada seorang tukang ubat bomoh yang menyamar sebagai seorang bidan. Kalau sesiapa yang hamil nak melahirkan menggunakan khidmat beliau, bidan itu, bomoh itu akan ambil kesempatan. Antaranya, uri itu akan dibawa pulang, katanya nak ditanam, akan diberi makan kepada makhluk-makhluk yang dipelihara. Dan lainnya juga, pada malam-malam tertentu benda ini akan dilepaskan, akan berleluasa di perkarangan kampung kami. Saya ingin bertanya pada Kisi, boleh tak Kisi beritahu kampung mana yang Kisi ceritakan? Terima kasih. Wassalam." Kita teruskan dengan kisah yang dialami oleh Fitriana yang memang cukup menyeramkan. Kata Fitriana, apabila ibu saya meninggal dunia, untuk pengetahuan Kisi, ibu saya ini ada menyimpan saka. Pada setiap malam-malam tertentu, dia ada banyak Kisi keris-keris yang dia simpan dalam satu peti. Dia akan mengasap keris itu dan kemudian cuci, bilas keris tersebut dengan menggunakan limau. Perkara ini juga dilakukan oleh abah saya, tapi saya lebih rapat pada ibu. Maklumlah Kisi, saya, kata Fitriana, satu-satunya anak dalam keluarga. Bila ibu meninggal dunia, sayalah orang yang paling sedih, lebih daripada ayah saya. Ada seorang kenalan Pak Long saya, beliau adalah seorang ustaz. Beritahu pada Pak Long untuk sampaikan pada saya. Untuk beberapa hari, mungkin beberapa minggu ini, saya dinasihatkan supaya jangan tidur duduk dalam rumah. Kalau boleh saya duduklah rumah makcik, pakcik, saudara mara yang lain, kata Fitriana. Saya tanya kenapa. Pak Long saya hanya mengatakan, jangan. Kalau boleh janganlah. Jadi saya berdegil. Saya kata tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa.
dan saya tak boleh tinggalkan rumah sebab banyak kenangan saya bersama dengan ibu dalam rumah saya. Casey, malam yang kedua setelah ibu meninggal dunia, saya sedang tidur dalam bilik ibu. Ayah malam tu bertugas. Dalam rumah tu saya seorang saja. Ibu saya ada sejarah simpan saka, ada sejarah simpan keris-keris pusaka yang tadi saya dah katakan pada Casey. Sedang saya tidur, saya dengar bunyi orang ketuk tingkap. Entah macam mana saya boleh terbangun. Saya dengar suara Casey. Viviana, Mak datang. Apabila saya lihat luar jendela, kata Fitriana, saya rasa macam ibu saya berada di luar tingkap. Takut, rindu, seram, sedih, semua bercampur aduk. Nak buka tak nak, nak buka tak nak. Saya tak berani nak buka pintu. Saya tak berani nak buka tingkap, kata Fitriana. Saya keluar dari bilik, pergi ke ruang tamu, saya telefon Pak Long. Malam tu juga Pak Long datang jemput saya, Casey. Tidur di rumahnya. Barulah di rumah Pak Long ceritakan pada saya. Ibu meninggal, meninggalkan saka. Yang datang tu bukan ibu. Malah saka arwah ibu yang nak diturunkan pada saya yang belum lagi kesampaian. Bila saya dengar, saya terperanjat, Casey. Saya memang terkejut. Ayah saya memang tidak indahkan dan kisah tentang hal ini. Dia seolah-olah dah tak sayang dan tak ingatkan saya sebagai anaknya. Tapi Pak Long saya memang ambil berat. Sampai ke saat ini, Casey, saya masih duduk rumah Pak Long sebab masih belum dapat menghalau menyekat saka diturunkan pada saya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Saya harap anda jangan mudah percaya dengan setiap kisah dari mulut saya, dari kiriman email yang dibaca, pendengar-pendengar yang telefon, ya, dan sebagainya lah. Anda anggaplah rancangan MJ12, Misteri Jam 12, kadar hiburan. Seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Jangan terlalu taksub dan mudah percaya. Walau apapun, kalau ingin kepastian, anda rujuklah pada pakar yang arif, bukan dengan saya. Baik. Ini tentang apa yang saya nak bacakan. Mungkin ini direka-reka, mungkin benar, tak tahulah. Tapi begini, seorang pendengar yang bernama Lan Pirang. Nama dia Lan Pirang. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Lan Pirang. Jangan sebut nama yang ada pada alamat email yang saya kirimkan kisah ini. Ini bukan kisah yang seram lah yang saya alami, tapi saya nak berkongsi sesuatu. Seorang kenalan, ya, wanita lah yang beliau kenal ni, terperanjat saya apabila dia tunjukkan saya dia membeli minyak pengasih. Minyak pengasih ni yang dia tunjukkan saya dalam botol kecil, dan dalam botol tu macam ada akar-akar kayu tau yang dimuatkan botol kecil. Kemudian dia tunjuk, kau tahu tak ni apa? Kata kenalan saya ni, kata Lan Pirang. Apa ni? Minyak apa? Minyak tak? Ini minyak pengasih. Mana-mana lelaki aku culit habis. Saya pun lalu bersuara lah. Kau jangan main-main sih dengan benda ni. Tak ada apa-apa. Aku nak cari duit lebih je sikit, kata perempuan ni kepada saya. Bila saya dengar, saya pun terperanjat. Maka itulah saya kirimkan ini untuk kita lebih berwaspada. Kalau ada seorang wanita ni menghampiri anda, rambutnya panjang sampai ke bahu, kemudian dia pun nak terlanggar ke, tolonglah jangan eye contact dengan beliau. Antara benda yang akan berlaku, dia akan culit minyak tu, tak kira bahagian mana pun. Baju terkena sekalipun okey, tapi selepas dia culit minyak tu kepada seseorang, khususnya kaum lelaki, jangan pandang pada matanya untuk selama 5 saat. Dalam masa 5 saat, culit, tengok mata, dia senyum, habis.
Itu yang dia beritahu saya. Jadi kata orang yang menjual minyak ni, kau ambil minyak ni, kau tengok lelaki kaya mana kau berkenan, kau colit dekat dia. Tak kisah kena seluar ke, kena baju ke, kena tangan ke, tak kisah. Dalam masa 5 saat, bila kau terlanggar dan kau colit, mesti dia akan tengok kau. Bila dia tengok kau kurang dari 5 saat, maka mujarablah apa yang kau hajatkan. Kalau kau colit dalam masa 5 saat, dia tidak pandang mata kau, maka runtuhlah ilmu yang kau nak kenakan pada dia. Ingat, 5 saat aja ya. Jadi itulah kisi kiriman saya. Supaya berhati-hati kalau terlanggar dengan perempuan mana-mana, jangan tengok matanya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Bersama saya kita ada Fiza. Selamat pagi, Fiza. Selamat pagi. Buat panggilan dari mana, Fiza? Saya daripada Johor Bahru. Johor Bahru. Kawasan mana tu Johor Bahru? Dari Desa Mutiara. Dan Fiza, pengalaman Fiza tentang apa? Silakan. Sebelum saya nak cerita ni, saya nak beritahu, saya minat sangat rancangan Misi 12 ni. Start saya daripada belum kahwin, sampai dah saya dah kahwin. Sekarang dah ada anak seorang. Terima kasih. Tahniah pada anda. Terima kasih lah. Terharu saya dengar tu. Jadi apa ni, anda kata ada pengalaman misteri yang berlaku di mana? Dalam rumah ke luar rumah, macam mana tu? Di luar rumah. Masa tu saya belum kahwin lagi. Dalam 2005 macam tu. Saya sedang berbual dengan abang saudara saya lah. Kita orang memang suka duduk malam kat hall, berbual ramai-ramai. So, masa kita orang tengah berbual, saya duduk depan pintu. Pintu kampung biasalah, dia macam pintu lipat-lipat, ada cermin tu kan. Sedang saya berbual, abang saudara saya dengan adik saya pindah tempat lah berbual. Memang kita orang tengah berbual pasal cerita tu. Lepas masa berbual tu, abang saudara saya macam diam sekejap. Dan dia cakap, pindah tempat lah kat sana sikit, kat depan sikit, jangan duduk depan pintu lah, dia kata. Lepas tu saya cakap, tak nak lah, kat sini best lah, macam tu kan. Sekarang sikit. Lepas tu bila dia cakap, tak apa lah, aku duduk di sini, aku berbual tempat lain lah, aku duduk tempat lain, dia cakap. Dan saya duduk dengan seorang, saya macam terpasang dekat pintu cermin tu ada orang intai. Dia intai, rambut dia beruban. Dia macam penyet kat kepala dia. Saya terdiam, terus saya pindah tempat lah. Duduk dekat abang saudara saya lah. Dia tanya, kenapa kau pindah? Saya cakap lah dengan dia, saya nampak sekian-sekian lah. Macam tu dah tadi aku nampak, sebab tu aku suruh kau pindah tempat. Lepas tu, diorang sini dah diam, adik saya cakap, dia nak pergi toilet yang dalam bilik dekat rumah tu, biasalah kampung kan. Belakang tu memang banyak pokok kelapa. Dan adik saya duduk belakang. Dia dah lupa lah, kat dia belakang tu tingkap dia macam pecah lah, satu pecah kat atas kan. Lepas tu dia tengah serupuk tu, dia nampak macam dekat atas cermin tu ada perempuan rambut panjang macam sama yang saya nampak ruban-ruban. Letak dagu dia dekat atas tingkap, tengah tengok adik saya. Dia terus nampak rupuk dia, dia terus duduk depan, dia gigil badan dia. Itulah, memang kat situ memang banyak pengalaman dia, kampung bakar batu. Jadi anda nampak, kata yang nampak wanita tua beruban berdiri tu hilang macam tu je lah? Bukan hilang macam tu. Bila saya dah pindah, saya duduk macam dengar balik kan, memang masih ada lagi. Dia terang. Dia memang nampak, dia punya rambut memang beruban lah, macam dia macam tengah mengintai, seram. Wah, itu seram. Terima kasih Fiza. Ya, sama-sama. Halo, selamat pagi. Halo Kesi, apa khabar? Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Din. Ini Pak Din nak cakap Kesi, jangan main-main. Ini adalah seorang gak tahu suami isteri. Suami amat menyayangi isteri dia, tapi dia di luar kemampuan Kesi. Dia seorang gaji delegated. Allah, sedih betul. Walaupun dia seorang kuli biasa, gajinya kurang, tapi isteri dia ni satu macam case.com demanding sangat. Ini Pak Din nak cerita apa tak Kesi? Kesi percaya tak satu kronik case zaman sekarang makin high-tech, macam-macam spirit punya, modern punya kronik punya proses pun datang. Tengok, spirit tengok zaman sekarang high-tech tau.
Rupanya spiritual ni alam gaib pun dia ikut zaman high-tech pula. Dia pun bikin modernize pula nak kacau orang, nampak? Ini satu kes kronik yang teramat sangat pula. Ini Pak Din nak cakap ikhlas. Apa terjadi, Casey? Casey percaya tak? There is a spirit in the phone. When Casey, orang kata selalu spirit of the coins kan? But have you heard that people, there's a spirit in the phone? Ini punca dia apa tau Casey? Kesampukan yang terjadi. Mula-mula Pak Din nak saya ke kronik kes ni, aku agak jadi satu macam boleh sedih juga. Pasal aku cakap, apa punca wanita ni tersampuk? Isteri ni tersampuk Casey. Sebab apa? Bila malam aja, the simptom dia tersampuk apa tau Casey? Selalu dia akan dengar apabila lepas dia berbual aja dengan suami dia ke atau dia berbual tahulah. Orang kata isteri kan wanita walaupun dah kahwin kan sayang mak, sayang ibu, sayang bapak. Kadang-kadang telefon mak bapak dia. Macam Casey kan kadang call mak dia, telefon bapak, siapa tak sayang mak bapak kan. Jadi kalau you call yang mak dia. So begini. Tapi tanpa dia sedar, setiap kali lepas dia telefon, this spirit akan wujud Casey. Benda halus yang mengganggu handphone ni, the spirit of the coin rupanya ada kes kronik yang Pak Din baru settle. The spirit of the phone ini kan astagfirullahaladzim, satu macam dia fikir balik lepas dia ubat. Astagfirullahaladzim, kita tengok ada info sampai kronik sekarang. Kau boleh masuk dekat telefon pula, kau boleh proses orang ini Pak Din cerita. Kalau dalam perubatan tu ilmiah, dia apa tahu lepas dia taruh telefon akan terjadi apa tau Casey, dia tak akan dapat tidur dan seperti telefon dia tu macam ada self ringing atau kadang-kadang ada divert dan kadang ada something playing with the phone. Casey Pak Din cakap ikhlas alam gaib Casey, model-model spirit ni they can create anything in our life. Casey pernah dengar tak ada rumah kadang-kadang lampu kelap-kelip, kadang-kadang lampu buka sendiri, sedangkan lampu diorang boleh main pipe, diorang main apa lagi rupanya diorang dah bikin divert dan special punya modernize bilang ganggu orang possess spirit dekat handphone. Ni punca dia Pak Din cakap ikhlas apa tadi. Dia sebenarnya beli handphone ni tengok seorang suami, Allah sayang kau isteri kau lah mak. Aku dengar pun bangga. Apa terjadi Casey? Dia sebenarnya orang kata handphone bini dia dah rosak. Orang kata lepas tu dah macam expired ke apa tak tahulah. Aku pun tak faham pasal handphone aku kronik. Pun baru-baru pun high-tech Pak Din tak tahu. Jadi apa dia bikin? Dia telah beli ni phone. Dia tahu tak kan kadang dekat luar-luar kan ada jual resale phone, kedai-kedai. Dia beli dekat mana tau Casey? Daerah Jelang Serai kan ada lorong 17 lompat depan Haji Muhammad Saleh dari masjid. Power Haji Muhammad Saleh pun masjid power. Tapi rupanya sebelah depan itu ada spirit ni handphone pula dekat dalam dekat dia briefcase dekat tempat kaunter-kaunter tu kan ada. Jadi suami yang baik hati ni, yang budi baik telah beli ni handphone. Rupanya Casey, ini Pak Din bukan nak mengasut bukan semua Pak Din bukan nak kacau orang berniaga nak pautu, tidak. Dalam phone ni rupanya kadang-kadang adalah the date of the person ni handphone yang telah orang kata dijual Casey. Mungkin orang tu adalah saudara mara dia ke apa, tak nak ambil ini handphone. Jadi kan kita boleh trade-in dengan handphone. Kadang-kadang orang kalau desperado ke apa, kadang-kadang kan dia beli handphone pasal tak ada duit ke apa. Jadi dia beli jual handphone kan. Jadi dia sudah belilah dia second handphone yang ada display cantik-cantik. Tapi resale punya handphone, tahulah orang kalau salesman kalau nak jual handphone kan dia cantik-cantikkan, dia polish ke apa, dia nampak handphone tu macam brand damn very new sih. Tapi rupanya ada kronik kat dalam handphone tu. Jadi terpilihlah suami yang malang ini kerana demi kasih sayang cinta yang teramat pada isteri, dia beli handphone ni dan dia bawa balik. Bila dia bawa balik Casey, indah kabar dari rupa cantiknya handphone tu. Rupanya rupanya ada suara gangguan spirit of the handphone yang bergelora mengganggu handphone tu. Casey tahu tak, Pak Din lepas ubat, berupanya Pak Din cakap tahu, dia adalah apa tak Casey? Mungkin Pak Din cakap bila Pak Din ubat, apa gangguan spirit ada handphone ni tau Casey? Lepas dia dah buat-buat dengan mak dia, benda ni malam akan datang. Casey tahu tak? Dan the night Allah roaming, the night life or the unseen force akan wujud di waktu malam. Setiap gangguan akan wujud di waktu malam. Itu pasal Casey make story kes misteri jam 12 power. Because ini memang betul misteri jam 12 ni adalah waktu 12 malam yang lebih datanglah spirit ni. Dia selalu berprogram ada power yang betul misteri jam 12. Jadi apa terjadi? Bila sebelah 12 saja dia lepas, dia kadang-kadang suami isteri kan, nanti kadang-kadang suami nak pergi toilet, kadang isteri pergi toilet, tapi nanti Casey handphone tu Casey tahu tak
berpindah sendiri tau. Macam mana ni dia taruh katakan dekat beriti atas, tapi handphone tu boleh pindah lain tempat kasi. Macam kita taruh on the north parallel angle, tapi dia pergi on the different angle. Jadi isteri dia cakap, "Mak, phone ni kan saya taruh dekat sebegini, macam mana angle dia boleh pergi sebelah ujung pula?" Katakan dia 3 inches, sekali dia masuk 7 inches, dia punya divert, punya position ni, dia telah posisi yang lain pula. Kadang-kadang ada masa dia terjatuh sendiri. Tapi dia cakap, "Bang, kita tutup tingkap. Macam mana handphone ni boleh jatuh?" Tapi rupa tanpa setiap hari berganti minggu, berganti gini, setiap kali dia berbuat, rupanya dia spirit tu makin hari makin masuk dalam diri dia, Casey. Dan akhirnya orang kata kirakan terjadilah, orang kata kirakan gangguan alam gaib yang telah bertapak di handphone. Mungkin handphone dari kematian orang-orang yang dah meninggal, atau mungkin kadang-kadang rohani dia tu ada masa datang berkunjung nak tengok tuan milik kepada si handphone tu, Casey. Akan datang mungkin rohani dia berkunjung nak tengok milik kepunyaan dia. Sekali rupanya milik kepunyaan dia ni telah berada di rumah keluarga Melayu ni, seorang wanita, isteri yang suaminya sayang belikan handphone. Tapi apa gangguan dia, Casey? Ni paling cerita punca pula nak masuk dia, the spirit of the phone yang mengganggu ni, Casey. Dia apa tahu, lepas dia dah berbual, kecampukan yang terjadi apa tak, Casey? Dia akan merasa telinga dia terlampau bisa, dan apabila dia telefon akan ada suara humming voice yang begitu gory voice. Gory voice ni suara yang menyeramkan, lebih kronik. Kadang-kadang macam Casey bikin kan sound effect yang agak macam .com, .chronic, .case, seram-meram punya suara. Tapi bila dia gini, ada sekali dia dengar suara handphone ni apa tak, Casey? Dia punca dia tersampuk, the spirit of the phone ini tiup dekat telinga dia macam begitu, macam jadi bila tiup aja dia terpekik. Mak, tahulah seorang wanita kan tengok ibu, tengok kalau kita terpekik, kita pernah tak sebut apa? Tak ada kan? Kita sebut mak. Kena tengok, kena surga tu ibu, tu surga. Tengok kalau kau tersampuk pun kau sebut nama mak kau. Dan akhirnya apa tu, abang tolong mak. Sekali lelaki dia cakap, kau ni nak sebut nama abang ke nak sebut nama mak? Tak apalah bang, tapi mak pun saya tersebut. Memang Casey percaya tak? Kita kau terperanjat, kita kau tergeram, kau termengarah, kau terperanjat. Kita kata, ya lah mak. Kan nama mak lah, mak sucinya mak, sayang mak. Jadi apa terjadi? Itulah wujudnya gangguan di handphone tu. Dan lepas tu terjadilah Casey fikiran dia .com, .sasau. Dan ada masa bila malam aja badan dia dah bisa, Casey, gara-gara spirit on handphone yang meniup di telinga dia, Casey, dan telah mendatangkan kuman syaitan. Jangan ingat, Casey, spirit of the orang di alam gaib ni, orang dipanggil apa tahu? The devil virus, Casey. Orang kata kuman dari alam syaitan, yang alam-alam sesat. Jadi kuman .com, .syaitan yang nonsen ni telah masuk, rohani yang nonsen, yang sesat ni telah masuk dalam mengeluarkan satu tiupan virus yang dipanggil tiupan virus kesyaitanan, Casey. Dan telah meresap di jiwa dia dan badan dia, telinga dia semua sakit, dan telinga dia sampai nak naik torik, Casey. Tengok kes tu kronik tak? Astagfirullahaladzim, nyanyi betul lah spirit dia. Jadi apa nak buat? Jadi dia datang, dia pergi doktor dia pergi cek doktor. That's what happened to your ear. Orang kata, nak katakan macam torik, bukan torik, tapi there's nothing but it came on swelling. Semakin hari semakin bengkak, Casey, dan efek sampai dia ingat, bang, jangan aku dah kena suspect cancer dah bang. Dia kata tidak. Akhirnya dia panggil Pak Radin, dan Pak Radin bantulah. Pak Radin cakap, awak kenapa? Tak ada Pak Radin, nasib baik dia kasih Pak Radin clue. Tengok Pak Radin pun tak boleh depend. Nasib baik dia, kesian nama Allah. You see, the woman, the honesty of woman is really make her a good housewife, you see. Macam Casey, the honesty of Izzao make you love her very much. Jadi apa terjadilah orang dekat ini di handphone. Pak cakap cuba tengok handphone ni. Bila Pak Radin tengok handphone, nak benda raib, Casey, nasib baik Pak Radin datang malam. Bila Pak Radin pegang handphone tu, dia melawan aku lah. Astagfirullahaladzim, kau jangan nyanyi. Tengok, kau nak bikin aku sebagai kau punya boxing partner ke pancing partner.
Jadi bila Pak Radin datang, Pak Radin pegang handphone, Pak Radin ada karen macam magnetic force, macam mencucuk-cucuk satu macam berjarum, menikam badan aku tu, urat aku, alamak, ini handphone ni satu macam mana kau beli? Dia paksa dia cakap, kesian suami Pak Radin, saya sebenarnya tak mampu, kami bini saya ni asyik .com dah beli siang malam beli abang handphone, bini saya tak kerja. Sebab dia cakap, tak apalah, kau dengar cakap bini, kalau bini setia sayang dengan bini, kan power. Jadi Pak Radin kasih tahu dengan baik lah. Sebenarnya Pak Radin bisik dengan dia lah. The spirit is listening, Benda alam gaib ni, bila kita nak ubat dia, bila kita tengah nak tackle dia, handle dia, dia dengar ke si. Jadi Pak Radin pagi masuk dekat bilik, Pak Radin cakap pergi kat dapur, panggil lelaki bini, you come Pak Radin nak bawa taruh kat dapur. Pak Radin nak bawa kau kat dapur. Dan Pak Radin whisper apa tau? There's a devil spirit in your handphone, Orang kata kirikan, where you buy? Dia kata, atau Pak Radin buy, dia kata tempat briefcase, dekat dia hilang merah lah. Tapi nampak macam cantik, memang cantik. Tapi di dalam tu rupanya ada berpuaka, .com dia cantik, ada kes buruk, kes pula. Jadi Pak Radin bantu. Lepas tu Pak Radin cakap, kau buanglah ini handphone, atau you better throw it lah. Sebab ini handphone yang punca. Jadi bila Pak Radin pegang ni handphone, badan Pak Radin semua panas. Jadi Pak Radin buat satu, Pak Radin cuma, tapi tujuan Pak Radin datang tu untuk obat virus, orang kata spirit yang telah tiup dekat telinga wanita, isteri ni yang terlampau sangat nak minta handphone. Kau tengok laki kau beli kau yang kena penyakit, tengok. Dan akhirnya Pak Radin bantu, dan akhirnya telinga dia dah hilang. Pak Radin buang, Pak Radin cakap, throw this handphone. Mana penting, you love your wife ke? You love this nonsense chronic spirit with handphone yang ada something wrong somewhere. Akhirnya tak apalah Pak Radin, saya sayang isteri saya. Kerana terima kasih dan Pak Radin bantu dan dia Ini adalah satu peristiwa yang dialami, kata kiriman dari Fauzi. Fauzi berkongsi kisah beliau ketika menunggang motosikal pada waktu malam, dan hal yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Yishun, katanya Fauzi. Kita kongsi sama kisah kiriman Fauzi kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, Fauzi kata, pada malam tersebut saya sedang menunggang motosikal seorang diri. Hal ini berlaku di kawasan Yishun. Saya tak nak beritahu lebih tepat lagi di mana. Waktu itu, daripada Yishun sedang menuju ke arah laluan ke Seletar. Di Seletar tu tempat kawan-kawan saya berkumpul. Kita nak lepak dekat kawasan Seletar untuk duduk. Pada malam tu saya menunggang motosikal. Kebetulan di hadapan saya ada kenderaan, ada sebuah kereta. Jadi saya pun ikut tunggang belakang kereta tu. Dekat satu laluan KC Simpang 4, saya ingat lagi, di mana dekat satu kawasan tu adalah hutan. Kereta ni sedang memandu. Saya di belakangnya ikut sebab saya pun nak belok. Tiba-tiba kereta ni jam brake. Saya hampir langgar belakang kenderaan yang ada di hadapan saya. Hampir kisi, tapi selamat saya dapat hentikan motosikal. Dengan secepat mungkin, tanpa ada sebarang kemalangan, saya dapat kawal motosikal saya, katanya Fauzi. Kemudian saya high beam dan horn 2 kali. Pemandu di hadapan berhenti, tekan hazard light. Saya turun dari motosikal menghampiri kenderaan. Kata Fauzi, pemandu tu keluar, dan saya terperanjat nampak seorang pakcik, orang Melayu dengan berkopiah. Katanya, nak minta maaf, nak pakcik minta maaf. Kata pakcik itu pada saya, pakcik, kenapa pakcik main jam brake sembarang? Saya nak marah pun tak sampai hati. Jadi saya nasihat dengan kata yang baik. Pakcik tahu tak, saya kat belakang motosikal. Si baik saya tak langgar pakcik. Kalau saya jatuh pakcik macam mana? Minta maaf. Kenapa pakcik break tadi Pakcik ingatkan lampu nak bertukar ke? Kata pakcik itu, bila dia sedang memandu, di mana saya di belakangnya, dia memang tahu. Tapi
Bila dia tengok rear view mirror, dia pandang depan, baru nak ke depan kenderaannya, ada perempuan lari melintas depan kenderaan beliau. Kata pakcik itu pada saya, baru dia nak bergerak, ada perempuan lari melintas. Saya kata, pakcik, mana ada orang? Saya tak nampak orang pun. Kata saya dengan pakcik tu, dalam hati ni pakcik ni dah bawa cerita tak? Dah lah pakcik, saya tak kisah pakcik. Saya tak kisah, yang penting pakcik jangan buat macam ni lagi, berbahaya, kata saya kepada pakcik tu. Tapi pakcik ni pusing, nak, aku tahu kau tak nampak, aku tahu, tapi tadi betul-betul ada orang. Perempuan bongkok, rambut panjang. Pakcik tengah nak jalan, dia lari depan kenderaan pakcik. Bila saya dengar kata-kata pakcik tu, saya rasa takut. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta maaf dengan pakcik tu. Saya kata, lain kali hati-hati je lah pakcik. Saya menunggang motosikal, tinggalkan kawasan tu. Saya speed up untuk ke Seletar berjumpa dengan teman-teman saya. Casey, tak tahulah, adakah mungkin pakcik tu buat-buat cerita sebab dia pijak brek saya hampir-hampir langgar dia, ataupun memang benar-benar tempat yang diceritakan dekat kawasan Yishun ni memang berhantu. Entahlah. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Fauzi. Yang ini kiriman daripada Encik Ruslan. Kata beliau, Assalamualaikum pada KC Champion. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Encik Ruslan nak berkongsi pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh saya. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal nak pulang ke rumah dari tempat tugas. Jadi saya tinggal dekat kawasan barat, bekerja pun di kawasan barat jugalah. Dalam perjalanan pulang ke rumah sekitar jam 12 lebih tengah malam, saya dapati motosikal saya ni seolah-olah macam berat lah. Berat dia seolah-olah macam ada orang yang menumpang. Kata Cik Ruslan. Jadi saya dapat rasakan motor saya memang berat. Saya terpaksa berhenti di tepi jalan, iaitu di lebuh raya, bahu jalan lah, kata Cik Ruslan. Bila saya cuba periksa motosikal saya, mungkin ada sesuatu yang tak kena, tersendat pada tayar. Rata-rata tidak ada apa-apa. Dan saya sampai minta katanya di sini. Okey, jadi bila dia menunggang motosikal, katanya di sini motosikalnya agak berat, dan berat motosikalnya tu seolah-olah seperti ada orang yang menumpang, membonceng motosikalnya. Tapi memanglah tidak ada orang, tapi perasaannya pada waktu itu beratnya sama seperti ada orang sedang duduk di bahagian belakang. Saya pun berhenti di bahu jalan lebuh raya, turun daripada motosikal saya, dan kemudian saya periksa lah, mungkin kalau tayar belakang saya ni tersendat dengan sesuatu ke, dan mungkin ia menghambat untuk saya menunggang motosikal seperti biasa. Jadi bila periksa, rata-rata keadaan motosikal saya semua okey lah, tak ada benda yang tersangkut pada tayar ataupun bahagian-bahagian tertentu di motosikal saya. Jadi saya pun duduk balik dan saya cuba bergerak. Tetap sama kisi, tetap berat juga motosikal saya. Saya pun rasa pelik sangat-sangat. Dan sebelum menunggang sekali lagi, dah berhenti, tunggang lagi, rasa berat, berhenti lagi. Dan katanya sebelum saya terus berlalu pergi menunggang motosikal saya ni, saya baca sesuatu tau dalam hati. Kita nak mulakan ni, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, minta-minta boleh lah. Jadi dia cuba lagi, jalan, boleh lah. Boleh selepas dia lafazkan Bismillahirrahmanirrahim tu, motosikalnya macam biasalah. Jadi dia dah tunggang, wah boleh lah. Dia pun tunggang perlahan-lahan, kemudian dia berhenti. Sebab waktu dia cuba motosikalnya tu, dia buka helmet. Sebab panas sangat, dia pegang helmet, dia cuba. Dan bila motosikalnya dah boleh jalan seperti biasa, Encik Ruslan katanya, saya pun nak pasang balik helmet. Jadi bila pasang balik helmet, saya ni tergerak hati nak toleh belakang. Alangkah terperanjatnya, awal tadi Cik Ruslan berhentikan motosikal di bahu jalan di lebuh raya. Kemudian dia bergerak sedikit ke hadapan. Dia bergerak dalam jarak yang tidak diberitahu di sini. Apa yang berlaku selepas motosikalnya dah boleh bergerak seperti biasa, dia pun toleh ke belakang. Terperanjat
ternampak susuk tubuh seorang wanita yang sedang berdiri di tepi jalan. Khususnya lebih tepat lagi di tepi Lebuh Raya. Bayangkan pendengar Ria 897. Awal tadi tak ada ni. Dan Cik Roslan berkata dalam hati, adakah itu wanita yang menumpang motosikal aku? Okey, saudara, ini kisah yang dikongsi sama berlaku ini antara katanya di sini. Assalamualaikum Gisim, Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Idham. Apa khabar Idham? Saya ingin berkongsi satu pengalaman yang mana saya adalah seorang pekerja pindah rumah, mungkin pindah pejabat. Dan kata Muhammad Idham, pengalaman yang beliau alami ini berlaku di salah sebuah kondominium yang dah pun nak dirubuhkan. Yang mana para penginap di kondominium ini terpaksa berpindah ke tempat yang baru, dan tempat ini akan dikosongkan, akan dirobohkan dan mungkin akan dibangunkan bangunan yang barulah. Jadi kerja saya ni, saya telah pun diupah oleh tuan rumah yang telah mendapatkan khidmat syarikat saya kerja untuk pindahkan barang-barang rumahnya. Jadi temu janji itu dibuat hanya selepas jam 8 malam. Sebabnya owner rumah balik kerja jam 6 petang. Jadi dia hanya boleh buat temu janji untuk pindahkan barang-barang hanya selepas 8 malam. Jadi 8 malam kita berjumpa di luar kondominium. Dan kondominium tu selalunya kalau cakap tentang rumah kondominium ni, dekat depan pintu masuk kondominium mesti ada pengawal keselamatan yang menjaga. Tapi tidak, di booth pengawal keselamatan ataupun di dalam tempat jaganya pengawal keselamatan, langsung tak ada orang, kosong. Yang saya dapat lihat CCTV tu, rak-rak CCTV tu semuanya kosong. Mungkin barangan-barangan di sana telah pun diangkat dan dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi bila masuk dalam, tempat tu dah jadi macam tempat zon peperangan, yang mana ada banyak kayu-kayu yang diletakkan di tepi. Mungkin ini nak tutup lah tingkap-tingkap cermin-cermin yang bakal dirobohkan kondominium ini. Jadi saya pun masuk dengan arahan tuan rumah yang tunggu kami di hadapan. Kemudian dia arahkan untuk pandu terus dan tunggu dekat blok hadapan sana. Pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan ini berlaku di Malaysia, bukan di Singapura. Jadi kata Muhammad Idham, saya pun dengan pemandu dan dua orang lagi penolong untuk pindah ni turun dari lori dan ikut tuan rumah. Jadi kami pun membawalah beberapa kotak untuk naik ke atas, untuk bungkus barangan-barangan, beberapa wrapper plastik untuk juga membantu membungkus barangan-barangan, foam dan sebagainya, perkakas-perkakas untuk bantu pindah rumah supaya barang-barang dapat dijaga dengan baik. Jadi bila sampai atas tu, kita pun sempatlah berbual dengan tuan rumah. Kita tanya, ini merupakan seorang wanita Cina. Jadi kawan saya cakaplah dengan dia, wah ni sudah pindah ramai ni bagaimana? Tak tahulah, ini management lah mau ambil balik ini tanah, mau buat something else lah. Jadi kita udah pindah. Jadi kita pun bercakap lah, oh sini dah semua pindah ke? Oh ada lagi beberapa lah, beberapa unit rumah yang masih belum pindah. Tapi kebanyakan 80 lebih peratus dah pun pindah. Jadi boleh anda bayangkan situasi di estate kondominium ni. Mungkin tingkat 2 tak ada orang, tingkat 3 langsung kosong koridornya, tingkat 4 mungkin 1-2 orang yang tinggal. Jadi tuan rumah yang mendapatkan khidmat kami untuk berpindah ni, katanya di sini tinggal di tingkat 8. Jadi saya pun dengan kawan-kawan semua keluarlah pergi ke unit rumahnya. Dalam perjalanan nak pergi rumah, ini kondominium ni agak lain sedikit. Koridornya kiri kanan semua pintu rumah. Dia tidak boleh nampak luar. Hanya hujung ke hujung koridor tu akan ada satu ruang yang boleh kita tengok luar kawasan kondominium tu lah. Kalau tidak, koridornya sepanjang-panjang koridor, dia seolah-olah macam koridor hotel. Kiri kanan pintu rumah. Jadi bila berjalan tu, pintu rumah ni rasakan macam seram tau. Bila kita dah tahu dekat tingkat yang owner Cina ni tinggal ni, hanya tinggal dia seorang saja. Yang lain semua dah berpindah. Kita pun masuk dalam rumah, kita mulalah pack barang. Kemudian satu waktu tu, saya ni diarahkan oleh kawan saya untuk turun ke bawah, kata Idham.
untuk ambil barang yang lain lah. Dan saya pun turun ke bawah seorang diri. Yang lain sedang sibuk bungkus barang-barang dan nak packing dan dibawa turun ke bawah. Sedang saya tunggu lift dekat lift lobby tingkat 8 rumah customer ni. Katanya rumah pelanggan beliau. Saya pun tekan butang lift pun nak naik ke atas. Tiba-tiba saya dengar ada orang buka pintu, tutup pintu. Betul-betul ada sebuah unit rumah tepi lift. Seorang perempuan ni keluar. Perempuan keluar menuju ke arah lift. Saya pandang dia, saya senyum lah. Tapi dia macam tak tengok saya. Dia jalan tengok bawah dan langsung tak respon bila saya senyum. Okeylah, mungkin sombong. Lift sampai, pintu terbuka. Saya masuk ke dalam. Kemudian bila saya toleh, wanita yang saya nampak tadi hilang entah ke mana, Casey. Mungkin agaknya dia turun tangga. Mungkin agaknya dia masuk balik rumahnya. Mungkin saya tak perasan, tak apa. Saya pun tekan tingkat 1 dan lift turun ke bawah. Going down. Doors are closing. Dari tingkat 8 turun ke bawah ni, saya pun diri tunggu dan bayangkan agak lama lift ni nak sampai ke tingkat 1. Akhirnya bila sampai tingkat 1, saya pun turun ke bawah pergi ke lori untuk ambil beberapa barang yang lain. Kemudian saya masuk dalam lift dan apa yang berlaku, tangan saya penuh dengan barang, kata Idham. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang saya tak nampak sebab tertutup. Saya kena peluk erat barang ni dan saya sebenarnya terkial-kial nak tekan butang lift tau. Nak tutup pintu dengan nak tekan tingkat 8. Jadi bila dia masuk dalam lift, kata Muhammad Idham, memang tak ada orang. Hanya saya seorang saja dalam lift. Jadi bila saya sedang nak cuba cari jalan, takut nanti bila saya cuba lepaskan, nak dapatkan tangan saya tekan butang ni, barang-barang jatuh, nak angkat susah, Casey. Jadi saya cuba miringkan badan nak tekan ni. Tengah nak miringkan, tiba-tiba entah dari mana ada tangan datang tolong saya tekan tingkat 8 dan tutupkan pintu lift. Saya ingatkan belakang saya ada orang. Saya pun bukan toleh, sebab saya nak toleh pun tak boleh. Kata Idham, saya pusing. Saya pusingkan tubuh saya, tengok satu lift saya pusing, langsung tak ada orang, Casey. Sepanjang perjalanan lift naik ke atas, bulu rumah saya meremang. Saya masih tertanya-tanya ni, siapa yang tolong saya tadi? Saya nampak tangan tolong tekan butang lift tingkat 8 dan tutup pintu. Lift sampai di tingkat 8, pintu terbuka. Saya jalan keluar dan saya rasakan seperti ada orang dekat belakang, tapi saya tak berani nak toleh ke belakang. Dan itulah kisah yang diceritakan oleh Muhammad Idham ketika dia bertugas pada waktu malam menolong salah seorang pelanggan untuk pindah rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, itu dia kisah yang kedua, kiriman daripada Muhammad Idham dari Malaysia yang berkongsi pengalaman. Kisahnya berkenaan tingkat tu seperti yang dikatakan oleh tuan rumah lah. Oh, ini semua kosong, semua rumah aku aja mau pindah ni. Kemudian bila tengah tunggu lift, tiba-tiba ada orang keluar daripada salah sebuah unit. Yang pelik, masuk lift, pusing, perempuan tu hilang. Naik atas, terkial-kial nak tekan butang lift sebab banyak barang tangan. Dan dia terperasan ada tangan yang hulu tolong tekan lift. Ini kira hantu baik lah. Hantu yang mungkin suka membantu orang lah dalam kesusahan. Tapi dia tak tahu yang dia tu menakutkan orang. Apa khabar Casey dan juga para pendengar Ria 897? Nama saya Nordin. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman yang dialami. Kisah ini berlaku beberapa tahun lama dahulu. Waktu itu katanya Encik Nordin yang kini berusia, boleh dikatakan usia seusia sama dengan bapa saya. Bayangkan pendengar Ria 897, waktu kejadian ini berlaku, Encik Nordin tinggal di salah sebuah kampung di Singapura. Sebenarnya Encik Nordin ada kenalan, seorang yang beliau kenali. Waktu itu beliau dengan isteri baru sahaja berpindah di sebuah kampung yang tak nak saya sebutkan namanya. Sebab di sini ada sebut nama seorang makcik yang bernama Mak Isa.
Jadi kalau saya sebut nama kampung, saya sebut nama Mak Isah, mungkin orang yang sedang mendengar ataupun orang itu sedang mendengar sekarang ini ataupun ahli keluarganya. Saya gunakan nama Mak Isah sebab ramai Mak Isah di Singapura maupun di seberang. Jadi katanya Nordin, dia berpindah ke sebuah rumah kampung ni lah. Dan di kampungnya itu ada seorang makcik namanya Mak Isah. Bila kami pindah, Mak Isah lah katanya Nordin orang yang pertama yang baik dengan kami. Baik dengan saya, baik dengan isteri. Dia akan datang kunjungi rumah saya dengan isteri Casey. Datang bawa makanan, datang tengok-tengokkan isteri bila saya bekerja. Maklumlah, waktu kampung dulu tak ada telefon bimbit dan saya dengan isteri hidup susah. Dalam rumah pun tak ada telefon. Kalau nak gunakan telefon, kena keluar. Jadi, pengalaman yang ingin diceritakan oleh Nordin berlaku apabila beliau bertugas waktu malam. Dan Mak Isah mula datang menjenguk isteri saya, Casey. Saya rasa terharu dan saya rasa terhutang budi dengan segala bantuan yang diberikan oleh Mak Isah. Jadi rakan MJ12, akhirnya dipendekkan cerita, isteri saya berbadan 2. Dan apa yang berlaku, Mak Isah ni suka bercucuk tanam. Sampaikan di belakang rumah saya, dia tanam macam-macam pokok rambutan, pokok betik dan ada juga beberapa batang pokok pisang. Bila isteri hamil, tidak dihantar di hospital. Melahirkan menggunakan bidan Casey waktu itu. Jadi katanya Encik Nordin, kemudian Mak Isah lah yang menyuruh saya, uri anak saya jangan dibuang sembarangan. Dia serahkan saya ada satu bekas ni. Katanya bekas ini disuruh masukkan uri, kemudian ke belakang rumah. Di belakang rumah saya ada pohon pisang. Di sana tu korek dan tanam. Katanya jangan dalam sangat. Lebih kurang dalam 1 kaki dalam sudah memadai. Jadi saya buat Casey. Oleh kerana saya dah anggap Mak Isah seperti ibu saya. Cerita saya agak sedih. Ibu dengan ayah saya sudah tidak terima saya dalam keluarga atas sebab-sebab pribadi yang tak nak saya ceritakan. Saya buat Casey setelah isteri hamil, melahirkan, urinya dipotong. Masukkan dalam bekas yang diberi oleh Mak Isah. Mak Isah ni yang membantulah mandikan bayi, bersihkan bayi. Saya selepas azan tu, saya angkat uri tu dan tanam di belakang rumah. Dipendekkan cerita, kata Encik Nordin, bila Mak Isah pulang, bayi tu hari pertama dalam rumah. Jadi pastinya setiap malam menangis, tak henti-henti. Sampaikan pada malam yang sama, saya dengar bunyi sesuatu dan seolah-olah mengganggu saya. Bila tanya pada isteri kata tak dengar apa-apa. Tak apa, saya biarkan. Dalam 1 jam Casey, saya terkena gangguan. Seperti ada sesuatu memberitahu saya di belakang rumah ada benda. Akhirnya saya tinggalkan bilik ketika isteri dengan bayi yang baru lahir sedang nyenyak tidur. Saya keluar perlahan-lahan, masuk belakang rumah, keluar dari belakang. Saya tolak saja pintu, saya nampak pokok pisang. Casey, dekat pokok pisang, Casey bayangkan, kelihatan seperti susuk tubuh sejenis lembaga yang menyeramkan. Badannya sekurus ranting, tangannya sehalus ranting, sedang menyangkung sambil mengorek tanah di mana saya tanam uri. Bila saya nampak, dengan segera saya memandang ke arah kiblat. Saya laungkan azan sekuat-kuatnya. Casey, saya laungkan azan. Anak saya boleh dengar menangis. Isteri saya dengar memanggil saya berkali-kali. Sampai saya habis laungkan azan, saya toleh makhluk dah hilang. Kemudian isteri menangis, memanggil saya. Isteri tanya, kenapa abang? Kenapa abang? Abang buat apa? Saya pun mengatakan, yang tak ada apa-apalah, abang azan. Kan kita kan baru dapat anak. Jadi azanlah dekat dapur rumah, belakang rumah. Takut-takut nanti ada benda yang tak baik datang. Jadi Casey, saya pun kembali ke tempat bawah pokok pisang. Saya korek balik Casey, keluarkan bekas tersebut, masuk dalam plastik, kemudian cari tempat lain. Dan saya tanam lebih dalam dari 1 kaki. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Mak Isah datang rumah.
Mak Isa tanya, Nordin, Pakcik tanya jangan marah Ya cik, Nordin semalam tanam muri dekat mana? Kan makcik suruh tanam dekat belakang, bawah pokok pisang. Oh tak cik, semalam saya ternampak anjing tengah korek. Saya tak sedap hati lah cik. Jadi saya angkat tempat lain lah. Tempat lain dekat mana Nordin? Jangan tanam tempat lain. Tempat situlah paling sesuai. Pendengar Ria, kata Nordin, dari situlah saya dah syakwa sangka sesuatu yang tak betul tentang Mak Isa ni. Oleh kerana saya baru kenal dengan dia, terus saya dah suka sebab dia baik. Saya pun mulalah bercampur dengan jiran-jiran yang lain. Saya berjumpa dengan seorang pakcik namanya Cik Ahmad Abu. Saya tanya Cik Ahmad, Cik Ahmad kenal dengan Mak Isa? Ish, Mak Isa yang tinggal belakang tu, tepi rumah kau kan? Ha, kau baik-baik dengan dia. Mak Isa kau tu dukun. Dia baik dengan orang ada makna. Kau jangan ikut cakap dia suruh buat tu taruh ni, kau jangan buat. Kau jangan layan dia. Casey, setelah kejadian malam tersebut, oleh kerana dia tak dapat uri yang dia inginkan, saya tak nak beritahu mana saya tanam. Dia terus tak datang rumah, tak tanya khabar, tidak menjenguk, senyap begitu saja. Tapi rumah sebelah Casey, bayangkan. Itulah pengalaman kisah peristiwa yang saya tak dapat lupakan. Terima kasih daripada Pak Nordin berkongsi pengalaman yang berlaku beberapa puluh tahun yang lalu di salah sebuah perkampungan di Singapura.